Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, baiklah. Hari ini cikgu nak masuk tajuk reka bentuk elektrik. Okay, baik. Mula-mula sila lihat gambar yang tertera di hadapan. Okay, bagaimana hendak menggunakan peralatan-peralatan elektrik ni? Contohnya periuk nasi, pengisar, dan yang lain-lain tanpa menggunakan elektrik. Okay, jadi cikgu nak bawa kamu ke satu dunia di mana tiada teknologi elektrik. Okey, itulah dunia tanpa teknologi elektrik di mana semua peralatan menggunakan teknologi enjin dan menggunakan diesel ataupun petrol. Okey, kalau kamu lihat pencemaran bunyi dan udara berlaku apabila kita terlampau banyak menggunakan teknologi enjin ni lah, di mana dia tidak mesra alam. Okey, jadi adalah satu keperluan yang sangat penting untuk kita untuk teknologi elektrik ini berada dalam kehidupan kita, di mana ianya sangat-sangat memudahkan manusia. Okey, jadi bagaimana kalau dunia tanpa tenaga elektrik? Agak susah lah. Okey, jadi hari ini kita nak lihat tajuk reka bentuk elektrik 2.3.1 elemen sistem elektrik iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. Kamu boleh lihat buku teks muka surat 62 dan 63. Okey, objektif pada hari ini ialah menyatakan 4 elemen di dalam sistem elektrik untuk penilaian TP1 dan menerangkan fungsi setiap elemen dalam sistem elektrik untuk penilaian TP2. Okey, baik. Ini adalah peta bui elemen dalam sistem elektrik. Kita ada 4 elemen. Ingat ya anak-anak, ada 4 elemen iaitu sumber, elemen sumber elektrik, medium, beban dan juga kawalan. Okey, kita mula dengan elemen yang pertama iaitu sumber. Sumber daripada elektrik kita boleh dapat Sumber elektrik kita boleh dapat daripada jana kuasa, bateri, solar dan sebagainya. Okey, gambar 3 yang cikgu tunjukkan ini adalah sumber yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita seharian lah. Yang pertama, sumber daripada jana kuasa. Jana kuasa ni adalah elektrik yang disalurkan ke rumah-rumah dan premis-premis yang ada. Yang kedua ialah bateri. Yang ketiga ialah panel solar. Okey, mari kita lihat bagaimana elektrik disalurkan, dibekalkan ke rumah anda. Okey, kita mula dengan jana kuasa, stesen jana kuasa. Okey, daripada stesen jana kuasa, kita terus daripada stesen jana kuasa dialihkan sumber elektrik yang berkadar voltan tinggi ke pencawang, dan pada substation di sini voltan bekalan elektrik direndahkan supaya boleh disalurkan ke rumah-rumah. Okey, seterusnya, dua jenis sumber. Sumber yang boleh kita perolehi adalah sumber boleh diperbaharui. Sumber boleh diperbaharui maksudnya sumber yang kita boleh guna banyak kali lah. Dia tak akan habis, iaitu angin, air, matahari dan ombak. Yang kedua, sumber tidak boleh diperbaharui. Sumber tidak boleh diperbaharui ni
makin lama akan makin habis, iaitu petroleum, arang batu, gas dan tenaga nuklear. Okey, baik. Kita lihat contoh. Contoh sumber elektrik dan peralatan elektrik. Peralatan elektrik satu, periuk nasi, dan yang kedua ialah pengisar. Sumbernya adalah daripada jana kuasa elektrik dengan cara memasang plug pada soket di dinding rumah. Manakala peralatan yang ketiga dan keempat, iaitu telefon pintar serta vacuum mudah alih, menggunakan bateri yang terdapat di dalamnya yang membekalkan kuasa elektrik. Okey, kita pergi ke elemen kedua iaitu medium. Apa maksud medium? Medium adalah perantara antara sumber dengan beban. Maksudnya daripada bekalan kuasa ni, dialihkan ke beban. Beban itu, kalau pengisar ni, bebannya adalah motor pada pengisar. Jadi macam mana dia nak alihkan arus elektrik tersebut adalah melalui wayar. Ada dua jenis medium yang perlu kamu tahu. Pertama adalah jenis-jenis yang berwayar, plug disambungkan pada soket kuasa, dan jenis tidak berwayar atau wireless, iaitu mempunyai bateri yang boleh dicas semula. Baik, kita pergi ke elemen ketiga iaitu beban. Beban dekat sini bukannya bermaksud berat. Beban maksudnya apakah kesan ataupun kerja yang dilakukan oleh peralatan elektrik tersebut. Maksud beban kat sini ialah peralatan elektrik yang disambung pada litar elektrik untuk membolehkannya berfungsi dan beroperasi. Contohnya, lampu suluh. Lampu suluh dia menghasilkan kesan cahaya daripada mentol. Kalau mesin basuh. Mesin basuh bila kita on, dia akan mencuci pakaian dengan cara memutar turbin dekat dalam mesin basuh. Jadi dia menggunakan motor elektrik. Kalau kipas, dia memutarkan bilah kipas lah. Jadi kita lihat contoh-contoh yang ada. Cikgu bagi contoh periuk nasi yang pertama. Periuk nasi ini dia mempunyai elemen pemanas yang terdapat di bahagian bawah periuk nasi, kat bahagian bawah. Jadi kesannya menghasilkan suhu panas untuk memasak nasi. Maksudnya itu adalah kerja yang dihasilkan oleh periuk nasi. Yang kedua, pengisar. Pengisar ni dia menghasilkan putaran. Putaran ni dihasilkan oleh motor elektrik. Jadi motor elektrik ini akan berpusing dan membolehkan mata pengisar mengisar makanan. Itu kesannya. Telefon bimbit. Apa beban yang dihasilkan telefon bimbit? Atau kerja yang dihasilkan telefon bimbit? Telefon bimbit dia mengeluarkan cahaya, imej dan juga bunyi, betul? Baik. Bagaimana dia boleh keluarkan elemen cahaya, imej dan juga bunyi? Adalah daripada skrin LED dan juga pembesar suara. Yang keempat adalah vacuum mudah alih. Kalau kamu lihat dan biasa guna vacuum ini, vacuum ni dia akan menyedut udara luar masuk ke dalam vacuum sekaligus menyedut habuk-habuk. Komponen motor elektrik berputar pada arah yang berlawanan menyebabkan udara luar masuk ke dalam. Itu adalah kesan ataupun beban yang dihasilkan oleh vacuum. Dan akhir sekali adalah medium elemen kawalan. Kawalan di sini bermaksud pengawalan arus elektrik secara selamat dengan cara memutus dan menyambungkan litar. Memutuskan dan menyambungkan litar membawa maksud kalau menyambungkan litar, peralatan elektrik tu boleh digunakan. Dia hiduplah. Memutuskan litar, tak ada elektrik, maka peralatan elektrik tidak berfungsi. Kawalan ada dua jenis iaitu kawalan secara automatik dan kawalan secara manual. Baik. Kalau kamu lihat pada gambar raja yang bergerak ni, ini adalah pintu automatik yang biasa kamu nampak di shopping mall. Pintu automatik ni biasanya
peralatan elektrik yang automatik dia akan mempunyai sensor ataupun pengesan. Kalau pintu ni dia ada pengesan pergerakan. Bila ada pergerakan manusia berhampiri dengan pintu, dia akan secara automatik membuka pintu tersebut. Okey. Bagi periuk nasi ni dia dikatakan sebagai automatik ataupun semi-automatik. Sebab bila kita nak hidupkan, kita perlu tekan. Tapi bila dah masak, sensor suhu akan bertindak memutuskan litar suhu cook kepada suhu keep warm. Okey. Pengisar secara manual sebab kita kena putarkan tombol atau on off switch. Telefon pintar pun dikawal secara manual. Okey ya. Sebab kita kena menyentuh skrin untuk memberikan arahan. Bagi mudah alih pula, dikawal secara manual juga dengan menekan butang on dan menekan butang off untuk mematikan vacuum. Okey, baik. Sampai setakat ini. Jadi, anda diminta untuk menjawab latihan pengukuhan dan sila jawab kuis pada link yang cikgu berikan. Tahap pencapaian lulus adalah 80% markah. Okey. Selamat menjawab dan semoga berjaya.